الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mafhumnya, itulah dia kitab fussilat ayatuhu, yang diperjelaskan ayatnya satu persatu. Qur'anan Arabiyyah, Quran di dalam bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mahu mengetahui. Basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi amaran kepada manusia. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, tetapi kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mahu mendengarnya. Ayat 3 dan 4 surah Fussilat
Firman Allah dalam surah yang lain, di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran sebagai hidayah petunjuk kepada manusia dan bukti daripada petunjuk itu, dan sebagai pembeza hak dan batil. 185 Al-Baqarah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, para ulama telah menyebut bahawa di antara perkara dan peristiwa yang menyebabkan Ramadan itu berseri-seri adalah kerana penurunan Al-Quran. Seolah-olahnya muslimin dan muslimat, kalaulah Al-Quran tidak turun di bulan Ramadan, maka kata ulama, Ramadan dia tak ada seri, tak berseri dia, kata ulama. Sebab kalau sekadar tak makan, tak minum, bulan Syaban, bulan Rajab pun kita puasa sunat pun sama aja. Cuma yang ni wajib, yang tu sunat. Prosesnya sama. Belapar, tak minum, tak makan, sama aja. Tak ada beza. Tak mencarut, tak berkata, tak apa-apa, sama aja. Tapi bulan lain Quran tak turun. Maka bila Quran turun di bulan Ramadan, itulah seri bagi Ramadan, kata ulama. Itulah cahaya, itulah yang menyebabkan Ramadan cukup disayangi. Itulah yang menyebabkan bila berpisah dengan Ramadan terasa sedih. Di samping kelebihan-kelebihan yang lain, perkara yang paling besar ialah Al-Quran. Yang pertama sekali mesti pasang dalam minda kita berserinya Ramadan kerana turun Al-Quran di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses tunazzalat atau proses penurunan pertama dari sisi Allah ke suatu tempat, Luh Mahfuz. Namanya Luh Mahfuz. Daripada Allah ke Luh Mahfuz sekaligus 30 juzuk sekaligus. Kemudian daripada Luh Mahfuz juga 30 juzuk sekaligus ke suatu tempat di langit dunia, namanya Baitul Izzah. Ada dua, satu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ada ayat tak dalam Quran? Ada. Surah At-Tur, Allah bersumpah wal Baitul Ma'mur. Ada ayat dalam Quran. Baitul Ma'mur, tempat malaikat bertawaf. Yang kedua Baitul Izzah. Yang ni hadis, tak ada dalam Al-Quran. Daripada Luh Mahfuz
dihantar. Malaikat bawa kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan sesuatu. Dibawa ke Baitul Izzah, 30 juzuk sekaligus 114 surah. Dan tunazzalat yang terakhir daripada Baitul Izzah menuju ke bumi, atau lebih tepat lagi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur 23 tahun. Sama ada asbabun nuzul, sebab turun ayat, atau tiada asbabun nuzul, Allah turunkan. Ingat, tidak semua ayat Quran ada asbabun nuzul. Tak semua. Bukan each of the ayat, bukan semua ayat tu ada sebab turun. Tidak. Ada yang tak ada sebab, Allah turunkan. Dan itu cara kita mesti faham dulu. Dan turun beransur-ansur, bermula dengan 5 ayat pertama Iqra, sampailah 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ayat terakhir, ayat pertama Makkiyah, ayat terakhir Madaniyah, ayat terakhir yang turun adalah 281 Al-Baqarah. Inilah yang paling sahih riwayatnya. Setengah-setengah orang sebut ayat terakhir turun ialah ayat 3 suratul Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kan ayat yang turun di Arafah waktu Nabi mengerjakan haji. Setengah orang sebut inilah ayat terakhir. Khata', salah. Salah. Kenapa betul statement? Ayat terakhir yang turun ialah 281 Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayatnya. Kerana selepas turun saja ayat ini, kata para mufassirin, Nabi mula sakit. Nabi mula sakit yang membawa kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak bedah sikit. Sebelum kita tengok kajian-kajian orang-orang yang bukan Islam terhadap Al-Quran, walaupun ada orang-orang bukan Islam yang kerja dia tak ada lain pergi bakar Al-Quran. Kan berlaku di Sweden 3 hari lepas. Sweden ni memanglah negara yang terkenal anti Al-Quran. Sebaiklah saya tak lahir di Sweden. Teruk betul. Bakar Quran 3 hari lepas oleh pelampau-pelampau dia. Lalu berlaku demonstrasi oleh orang-orang Islam yang menentang. Akhir duk bergaduh dengan polis, membela tak habis. Dengan polis-polis dia terhajar habis. Dibakar Al-Quran. Buat lagu mana mereka tak faham. Sedangkan ia mencabul hak beragama yang dijamin oleh Islam. Kita tak pernah ganggu mereka. Itulah baiknya Islam, itulah hebatnya Islam. Lakum dinukum waliyadin.
kamu buat apa kamu tak, itu kepercayaan kamu. Nabi aja tak boleh ganggu, tak boleh kacau. Tetapi apabila mereka tak faham, itulah yang berlaku. Dibakarnya Al-Quran. Allahu Akbar. Satu pekerjaan yang tidak bertamadun. Wal'ayazabillah. Baik, saya nak bedah sikit sebelum saya nak bawa pandangan-pandangan orang-orang barat tentang Islam. Kenapa saya nak cedok tulisan-tulisan ini? Sebab saya nak ajak tuan-tuan muslimin muslimat dan diri saya melihat dalam big frame, melihat dalam rangka yang besar betapa agungnya Al-Quran. Itu tujuan dia. Betapa haibatnya Al-Quran yang tidak cukup habis sekadar dibaca. Baik, pertama sekali, kita tak boleh pisahkan Al-Quran dengan Gua Hira. Sebab dia ada kesan yang cukup besar. Saja-saja ke Nabi nak pergi gua, macam kita lah melancung pergi Gua Niah Sarawak, menengok kelawar habis duit seokok. Kelawar tu gantung, dia tengok dia ni spesies mana, berapi mulut dia kata kan. Kelawar tu duk tengok. Kita pergi melawat Gua Kelam di Perlis, pergi melawat Batu Kif kan, ada gua atas tu. Dah, dia tak sama. Tuan-tuan muslimat, selain daripada Ashabul Kahf, penghuni gua, kita tak boleh pisah Gua Hira dengan penurunan pertama Al-Quran. Walaupun tak dijaga dengan botol kosongnya, dengan sampahnya, Pak Arab dia bukan jaga pun. Kita pergi kerabat, saya panjat banyak kali dah Gua Hira tu. Panjat belah malam pernah, panjat lepas subuh pernah. Pergi jalan panjat waktu matahari naik, panas, mati syahid tuan-tuan atas lu, hangat. Apa pokok pun tak ada. 45 minit dah sampai atas. Pelan-pelan kita naik. Tuan-tuan muslimat, sebelum sembang bab gua tu, kena bahas apa? Kenapa Nabi lepak dalam gua? Istilah kita ialah khulwah, khalwat, menyendiri. Kenapa? Dua benda. Pertama, sebab Nabi memikirkan keagungan dan kebesaran Allah. Dan yang kedua, Nabi uzlah, Nabi asingkan diri dia daripada maksiat mungkar di kota Makkah. Tu saya kata tadi, tak boleh pisah cerita Gua Hira, tak boleh. Sebab punca Nabi ke sana ialah bencinya Nabi pada maksiat. Nabi tak ada kuasa. Kuasa di tangan Abu Jahal. Nabi tak boleh buat apa. Arak, judi, tanam anak perempuan, Nabi benci tengok. Tapi nak cegah ayat tak turun lagi. Maka apa Nabi buat? Uzlah, khulwah. Melayu kata khalwat, Arab kata khulwah. Kita beruzlah, Nabi beruzlah, cari tempat terpencil, memikirkan langit bumi keagungan Allah, di samping benci meluat dengan mungkar. Sebab benci meluat dengan mungkar adalah sifat orang beriman. Dalil ayat 7 Al-Hujurat. Di tengah-tengah ayat 7 Al-Hujurat, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Orang beriman ni
Ujung ayat tu ulaika humur rasyidun. Rasyid makna orang yang dapat petunjuk. Antara sifat orang yang dapat petunjuk kata Allah ialah wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Antara ciri orang yang dapat petunjuk kata Allah ialah dia ada sifat karrah. Karrah makna apa? Benci, karhun. Itu yang datang makruh. Perkataan makruh daripada karhun makna benci. Perbuatan makruh dalam solat, dalam puasa, dalam haji, ibadah kita sah, tapi mungkin pahala kurang sebab buat benda makruh. Allah tak suka, benci. Maka dalam Al-Hujurat ayat 7 Allah kata orang yang rasyidun dia akan benci 3 benda. Pertama, kufra. Dia benci kekufuran. Dia menyampah sungguh benda-benda kufur, meluat dia. Benci sungguh, dahi hitam, 2 mata dahi tu macam mata ular sawah, tapi bomoh siang nak potinang pergi jumpa kat dia. Dibawa lagi pisang kemian apa, pergi jumpa lagi bomoh siang. Perangai huduh betul, benci betul kita dengar. Orang Islam apa lah tok percaya ke bomoh mengarut, takat baca Quran jampi-jampi tu Nabi pun buat. Ada masalah ni tahap apa yang dia baca, dengar ujung bunyi kuih poti kuih tu ya. Hancur jawab dia. Oi dahi hitam, semayang belakang tu imam cari penyakit, meluat kita. Segala kerja kufur dia akan benci, dia tak suka. 2, wal fusuq, dia benci fasik, kerja fasik. Antara ciri orang fasik ialah mengekalkan dosa kecil. Dosa kecil itu dia kekalkan, itu fasik. Nyampah betul kita. 2, dan yang ketiga al-isyan, ma'asi. Isyan makna maksiat. Orang beriman hati dia hidup, dia benci maksiat, benci betul dia, meluat menengok maksiat mungkar yang berlaku. Ni Nabi ajar. Atas inilah Nabi ke Gua Hira. Bukan saja-saja pergi melepak buat tesis dalam tu nak, yalah nak buat PhD ni dia punya tulis. Dah fikir keagungan Allah dan meluat dengan mungkar di kota Makkah, bawa diri. Itu konsep uzlah. Saya, tuan-tuan muslimat, mesti ada konsep uzlah, menyendiri. Bila? Tahajud. Solat tahajud tu konsep uzlah. Kita menyendiri. Yang kita buat pagi-pagi kan, 5 suku saya makan awal lah pagi ni, 5.30 habis 5.40, rokok 5.45. Tak berhenti juga rupanya. Tukar jenama lagi ada. Sempena Ramadan, tukar jenama, ada isap curut, tinggal rokok pasal bulan Ramadan. Pergi lagu tu. Tuan-tuan muslim, sebelum makan kita buat apa? Semayang. Saya yakin tuan-tuan buat, saya yakin muslimat buat 2 rakaat. Itu konsep uzlah, menyendiri, mengadu pada Allah, kelemahan diri. Paling kita mengadu ialah dosa kita laksana gunung. Peluang ni kita tak lepas. Peluang Allah buka pintu syurga dan tutup pintu neraka. Peluang bulan ini syahrul maghfirah, bulan keampunan, cukup besar. Subhanallah. Itu konsep uzlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tibalah masa Jibril turun. Jibril adalah murabbi bagi Rasulullah. Jibril adalah guru bagi Rasulullah.
Maka Jibril turun dan memeluk Rasulullah. Tengok, ulama bahas konsep peluk. Ni murabi, guru, Nabi anak muridnya. Maka ulama bahas konsep antara guru dan anak murid, dia ada hubungan. Seorang guru dan anak murid dia ada hubungan. Dan hubungan ini hubungan yang mesti diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Bukan hubungan kerana wang ringgit, kerana pangkat, kedudukan, tidak. Mana falsafah dia kata ulama, iaitu apabila Jibril memeluk Rasulullah, itulah konsep guru dan murid mesti rapat. Kalau ada masalah apa, kita tolong selesaikan kalau kita mampu. Sepatah dua nasihat yang dia minta kita bagi. Dan kadang kita pun naik pening juga, kan? Ada benda yang diadukan, kita pun naik serabut. Ada seorang muslimat mengadu, laki dia puasa, laki dia puasa tapi tak solat 5 waktu, tapi tarawih pi. Tak ke pening aku nak jawab. Tanya kita nak buat apa, Ustaz? Dia email saya, cerita lama lah, saya ingat dalam 10 tahun dulu, 15 tahun dulu. Bukan berlaku di Malaysia lah, di selatan Mozambik. Laki puasa tapi tak semayang 5 waktu, tarawih pi. Tu yang pelik. Saya balas, ambil pistol tembak laki hang. Tu saya jawab. Naik geram dah kita. Nak jawab cara betul tak reti, jawab dia buruk. Dia tak buat dah, dia pun tahu saya marah. Pening tengok perangai orang Malaysia. Sembahyang 5 waktu tu rukun, tiang agama. Ibnu Abbas kata, siapa yang puasa Ramadan tapi tak sembahyang, Allah umban dalam neraka. Mencari penyakit. Tapi terawih mai, bini tersiap abang suruh saya iron baju saya, tapi terawih apa punya, nak panggil apa, mangkuk lah. Geram betul kita, macam-macam, pening kita. Ada yang minta nama anak lalap, saya kata hang pak, hang bagilah. Lepas tu nak suruh campur-campur nama, mak nama Kamariah, pak nama Darus, Nabi Kamda. Kamariah Darus, Kamda. Kamda jual baju, jual kain. Pening kita. Tapi kita cuba. Tak adalah kita turn down begitu saja. Larat kita boleh explain, kita explain. Itu hubungan antara guru dan murid. Itu konsep Jibril peluk Nabi. Kata Rasulullah kepada Khadijah, aku hampir lemas. Kuatnya pelukan Jibril. Dalam Fathul Bari, ketika Imam Ibnu Hajar Asqalani menghuraikan hadis yang panjang tentang penurunan wahyu yang pertama, bagaimana Nabi sebut pada Khadijah 2 benda. Pertama, aku ingat yang peluk aku tu jembalang tanah. Nabi habaq jembalang tu. Sebab Nabi tak pernah fikir itulah Jibril. Nabi tak tahu. Nabi hanya duduk beruzlah, dan Nabi tak pernah fikir satu hari dia nak jadi Rasul. Never ever dalam hidup Nabi. Yang Nabi tahu, aku benci maksiat, tu aja. Nabi kata, boleh jadi wahai Khadijah, yang tu jembalang tanah hak peluk aku tu. Khadijah kata, takkan kot bang, abang kan orang baik, abang mendamaikan orang bergaduh, abang suka tolong orang miskin, abang menghubungkan silaturahim. Khadijah mula sebut kebaikan Nabi. Ni kita panggil ilmu psikologi. Tengok, Nabi ajar, Khadijah ajar psikologi, iaitu apabila seseorang ditimpa dengan benda yang
Contoh, dia dituduh curi duit masjid. Contoh, dia tak buat pun, dia sedih, dia kecewa, dia jumpa kita. Apa kita nak sebut dekat dia mula-mula? Iaitu kita cerita kebaikan dia. Takkan pun hang tu main subuh, masjid tak buka lagi, hang terpacak dah Aku duk tengok tu yang hang beli murtabak 3, duk bagi jiran. Hang orang baik, takkan hang nak curi tabung masjid. Itulah aku memang tak ambil, dia kata. Sokok aku memang tak ambil, dia kata. Mereka tuduh aku. CCTV tu duk tengok muka mamat tu sebiji, muka aku buat macam mana. Aku tak ambil pun. Kita cerita baiknya. Dan tak apa, hang jangan risau, doa ke Allah, Allah lindung hang orang baik aku kenal hang. Kita cerita kebaikan dia, 50% risau dia hilang. Percaya, itu ilmu psikologi. Khadijah sebut abang orang baik. Buka Fathul Bari. Takkan Allah nak kirim jembalang tanah? Takkan Allah nak hantar hantu mana pergi peluk abang? Khadijah. Nabi dengar tu tenang sikit. Tu dia. Konsep ini kita mesti faham, bahawa sesungguhnya di sana adanya hubungan yang baik antara guru dan muridnya. Dan bagaimana bila orang ditimpa masalah dan dia mengaku tak buat, dan kita yakin dia tak buat, ceritakanlah kebaikan dia, dia akan tenang dan dia akan rasa ada orang yang support dia. Ini ilmu psikologi. Baik. Kemudian tengok tuan-tuan muslimin muslimat, betapa tingginya Islam, betapa kayanya Islam, betapa Islam adalah agama yang memang pasak kita supaya terus mencari ilmu pengetahuan. Maka ayat yang mula turun ialah konsep membaca. Iqra, membaca. Sedangkan Nabi pada waktu itu berhadapan dengan kepimpinan Abu Jahal yang tidak bersedia untuk menukar sistem pemerintahan mereka. Sedangkan Nabi pada waktu itu berhadapan dengan berhala-berhala yang banyak, dengan arak, dengan maksiat, dengan syair-syair yang dikarang memuja arak. Itulah zaman yang Nabi hadapi, sehingga Nabi berusia 40 tahun. Suppose kalau kita nak pakai kita punya common sense, maka sudah tentu ayat yang mula-mula turun, wahai Muhammad, lawan berhala, wahai Muhammad, lawan, hapuskan Arab. Dah dia turun mula-mula ilmu. Iqra, jalan cari ilmu antaranya membaca. Tuan-tuan muslimin muslimat, inilah yang kita kalah. Kita malas membaca. Baca Quran okey, alhamdulillah. Tapi baca jenis-jenis yang boleh gain our knowledge, yang boleh tambah ilmu kita melalui pembacaan. Maaf sebut kajian dibuat bangsa kita lah paling malas membaca. Maaf sebut, bangsa kita paling malas membaca. Saya baca sebuah buku, tuan-tuan, maaf sebut, saya baca sebuah buku. Tajuk buku tu 50 Facts That Could Change the World. Maaf sebut. Buku tu tebal, warna biru, dalam bahasa Inggeris. Tajuk buku tu 50 fakta yang mengubah dunia. 50 fakta yang mengubah dunia. Kita pun baca antara fakta yang mengubah dunia ialah mereka tulis kisah perangai rakyat Jepun. Ini saya baca, perangai rakyat Jepun, bagaimana mereka ubah dunia.
rupa-rupanya rakyat Jepun mereka akan menghabiskan bacaan buku setebal 500 muka surat. Setebal 500 muka surat mereka akan habiskan bacaannya dalam masa sebulan. Habis sebulan beli buku baru. Bila mereka baca sambil tunggu tiup kereta api laju mereka, sambil tunggu tiup baca buku. Kita tengok kan dalam TV baca buku. Kita sambil tunggu bah gigit kuku, tengok WhatsApp, membawa sambil tunggu bah. Beza. Baik itu Jepun bangun membina Nagasaki dan Hiroshima dengan waktu yang pantas ketika atomic bomb melanda mereka. Betul tak? Dalam tu ditulis sepatutnya orang Islam punya, dan telah ditunjukkan di zaman kegemilangan Abbasiyah tahun 7 Masihi, pada kurun yang ke-7 telah ditunjukkan di zaman Abbasiyah perpustakaan yang hebat di Baghdad, pusat sains yang hebat di Andalus. Kehebatan umat Islam dalam inventory, dalam penyelidikan, dalam research adalah sesuatu yang menyebabkan Barat terduduk pada waktu itu. Kita mesti ambil balik zaman Al-Biruni, Ibnu Nafis, Al-Khawarizmi, Ibnu Hayyan, Avicenna, Ibnu Sina, yang diterjemahkan buku dia, kitab perubatan dia, At-Tib, diterjemah dalam puluhan bahasa. Ketika Barat masih gelap, tahun 7 kurun ke-7 zaman Andalus, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, zaman Mu'tasim, zaman Al-Ma'mun. Ketika itu Islam muncul kerana ulama-ulamanya rajin membaca, mengkaji keagungan Allah. Sebab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacaan dikaitkan dengan Allah. Apa saja ilmu yang dipelajari dikaitkan dengan Allah. Bayang kurun ke-7 Andalus, ketika Barat masih berperang, ketika King Louis berperang dengan Henry, ketika Richard the Lionheart masih belum beranak lagi, yang bertempur dengan Salahuddin Al-Ayubi dalam peperangan Hittin. Dia tak beranak lagi, Richard the Lionheart. Ketika mereka berperang merebut takhta di England, umat Islam telah muncul, sehingga orang-orang Barat menamakan zaman Andalus, zaman kemajuan ilmu, dengan gelaran The Golden Age of Learning, zaman keemasan menuntut ilmu. Allah. Universiti pertama di dunia dibina di Cordoba, di Maghrib. Siapa yang bina universiti pertama di Maghribi? Umat Islam. Siapa yang bina universiti Oxford? Oxford tu tuan ingat Mak Saleh bina? Umat Islam bina universiti Oxford. Lah mereka ambil nama. Tuan-tuan boleh bayang, sampai seorang saintis Itali namanya Galileo Galilei telah dihukum gantung, telah dihukum bunuh. Cara mana wallahu alam, dihukum bunuh Galileo Galilei hanya kerana dia berkata bumi berputar di atas paksi. Dia apa yang tu kan? Dia ambil teori mana? Kata para ulama, dia mencuri teori Al-Biruni, saintis Islam nama Al-Biruni zaman Andalus. Setelah 500 tahun kematian Al-Biruni,
Galileo Galilei muncul dengan teori yang pada waktu itu negara barat Eropah setuju bumi statik, bumi tidak berpusing di atas paksinya. Seluruh Eropah bersetuju. Galileo Galilei muncul dengan suatu ulasan yang dia cedok daripada Al-Biruni setelah 500 tahun kewafatan Al-Biruni. Dia kata apa? Bumi berputar di atas paksinya. Dia ditangkap, dia dibicarakan di Eropah, dan dia dijatuhkan hukuman mati. Kita boleh bayang tak? Bodohnya barat waktu. Bukan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dia dihukum mati. Dah. Bukan bawa dadah, hanya kerana kata bumi berputar. Teori yang dia curi dari Al-Biruni, saintis Islam yang telah berjaya mengukur jari diameter, termasuk ukur lilit bumi, dikira oleh Al-Biruni. Astagfirullah, hebatnya Islam. Tapi barat yang cedok kerana kelemahan umat Islam. Barat curi. Saya baca sebuah tulisan seorang perempuan, apa nama dia? Dia bekas CEO Hewlett Packard. Kalau kita belajar elektronik, kita jumpalah syarikat Hewlett Packard. Dia bekas CEO syarikat. Saya baca tulisannya, dia kata apa? Sesungguhnya kami orang-orang barat amat terhutang budi dengan umat Islam. Kerana umat Islam lah, kata dia, yang memulakan segala-galanya. Allahu Akbar. Tapi bila kita malas membaca, kita tak minat, kita hanya tahu temenung, hanya tahu menyembang kosong, kita malas nak beli buku, capai buku dan baca, habis. Alhamdulillah lah kita baca Quran, bukan tak baca, tetapi pembacaan yang membawa manfaat. Sehingga Al-Maududi, Said Abdul A'la Maududi, seorang ulama India, dalam kitabnya Manhaj Hidup Muslim menyebut, bagi orang yang beriman paling tidak sehari dia mesti membaca 1 jam. Tak masuk baca Quran, no? Tak masuk. 1 jam baca buku yang bermanfaat. 15 minit tu kira lama, 10 minit syahid, patah tekuk. Kan? Patah tekuk, tengah mulut, buku jatuh bawah, kucing tolong baca. Itu kita Iqra, sehingga dikaji. Daripada Iqra inilah datang ayat-ayat yang lain, sampai mereka jumpa teori. Tuan-tuan buka ayat 30 surah Al-Anbiya. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Allah Allah, afala yu'minun. Kita tengok ayat 30 suratul Anbiya. Apa yang dibahas oleh Einstein dalam teori relativity-nya, apa yang dibahas oleh Abby Limited, Alexander Friedman dalam kajian mereka tentang langit, tentang pengembangan kosmos. Akhirnya mereka keluarkan satu teori bahawa dulu, bilion tahun dulu, ribuan juta tahun dulu, kata mereka, berlaku satu letupan namanya Big Bang. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Ayat 30 Al-Anbiya ialah the Big Bang Theory.
Awalam yaral ladzina kafaru, apakah tidak orang kafir dapat melihat annas samawati wal ardh, bahawa langit dan bumi, kata Allah, pada satu waktu dulu adalah rattaqan. Ma makna rattaqan? Solid. Solid, satu benda yang berpadu, solid. Rattaqan. Tak ada langit, tak ada bumi, tak ada mareh, tak ada planet, tak ada bintang, galaksi. No, tak ada. Tak ada, tak wujud lagi waktu. Sesuatu yang rattaqan, yang padu. Lalu Allah kata, fafataqnahuma, lalu kami pecahkan. Pecah itulah saintis kata Big Bang. Allah Akbar. Tu ayat umat Islam punya. Tapi Mak Saleh keluar dengan teori Einstein lah, apalah segala jenis. Einstein tu Yahudi. Albert Einstein adalah seorang Yahudi. Sekolah bukan cerdik pun tuan baca. Tuan baca kisah hidup Albert Einstein. Sekolah kuat konten bodoh. Tak tahu lah muli seorang apa jadi cerdik. Einstein, Alexander Friedman, George Lemaitre, dalam kajian, saya baca kajian mereka, ada buku dia, mereka menyebut tentang the Big Bang Theory. Quran mendahului, Quran lebih dulu tuan-tuan. Allahu Akbar. Mereka kagum, mereka sebut tentang Big Bang, letupan besar. Barulah bumi ada, langit ada, mareh, planet baru ada. Bintang-bintang daripada gas-gas yang disejukkan Allah, jadilah bintang. Hasil daripada rattaqan fafataqnahuma, hasil daripada satu letupan besar yang dipanggil dengan Big Bang. Quran mendahului. Allah, Allahu Akbar. Kajian yang telah dibuat oleh Dr. Gary Miller, seorang Amerika, pakar mathematics, pakar ilmu hisab mathematics. Dr. Gary Miller telah mengkaji tentang cakrawala, kosmologi. Kita baca tulisan dia. Dia kata, my first impression, tanggapan pertama aku kepada Al-Quran. Al-Quran ini, kata, not more than a book from Arabic. Itu pandangan pertama, first impression. Dia kata Quran ni tak lebih daripada sebuah buku orang Arab. Sebab kata Dr. Gary Miller, aku tahu yang bawa Quran tu orang Arab, dan tentulah dia cerita tentang Arab, dan tentulah kisahnya berlega di padang pasir Arab. Kata Dr. Gary Miller, I am wrong, dia kata. I'm doing a big mistake. Aku kaji, aku pergi beli terjemah Quran, kata dia. Aku tengok, oi, ni ke Quran? Cerita lautan, cerita bintang, cerita bulan, cerita air hujan, pertanian. Dr. Gary Miller convert dan memeluk Islam dan menukar namanya kepada Dr. Abdul Ahad. Entah sebutlah siapa. Letih kita menyebut nama mereka yang kagum dengan Al-Quran, sedangkan kita umat Islam kadang-kadang meninggalkan Al-Quran. Kita lebih sibuk mengumpat, mengaturkan orang. Kita lebih sibuk jaga masalah orang, yang sedangkan kita penuh berlumuran dengan aib dosa yang kita tak minta ampun dengan Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, rajinlah membaca. Ambil masa baca. Baca yang membawa manfaat. Quran kita baca, buku kita baca.
Majalah-majalah beri manfaat, baca. Jangan syok beli buku susu ni kat rak betul ambil gambar Profesor Madya. Buku tanya buku ni, ni baru 2 muka surat, yang ni baru 1, yang ni tausiah baru ni. Apa tak habis baca ni? Tuan-tuan akan rasa puas bila tuan-tuan dapat habiskan baca buku. Rasa puas. Kita start muka surat pertama, habis-habis muka surat 300. Tuan rasa puas kan? Rasa kepuasan bila kita habis baca. Itu syok membaca. Baitulah Iqra, turun dulu. Nak ajak umat Islam, jadilah generasi yang berilmu, knowledgeable ummah. Umat yang berkualiti ialah umat yang berilmu. Kita pula umat Islam, tentulah kualiti ilmu itu dilapis dengan keimanan kepada Allah. Kan cantik. Kalau negara barat boleh sedemikian, kenapa kita tak boleh? Boleh, cuma kita malas. Vitamin M kita cukup banyak, yang menyebabkan kita seolah-olah jadi umat yang tak tahu apa, dibodohkan, diperkotak-katikkan. Sedangkan ulama dulu tampil. Kalau tuan-tuan tengok, ada gambar perpustakaan di Baghdad, pusat sains kosmologi mereka. Allah hebatnya, hebat umat Islam. Sampai khalifah turun dan belajar dengan saintis Islam. Khalifah dulu, saintis Islam ajar sains kepada khalifah zaman Abbasiyah. Dan kerajaan, saya baca kerajaan Khalifah Abbasiyah mengeluarkan peruntukan yang banyak untuk pendidikan. Itu negara itu akan maju hebat kalau peruntukan negara dia lebih kepada pendidikan. Itu yang dibuat oleh Abbasiyah. Harun al-Rashid keluarkan duit yang banyak memajukan ketemadunan ilmu di zaman dia, termasuk Mu'tasim Al-Ma'mun. Kerajaan dia kena buat macam tu, lebihkan pada pendidikan. InsyaAllah umat akan berkualiti. Di samping Quran, iman, solat, itu janganlah tinggal. Baca-baca buku jadi profesor tak sembahyang, kejadah apa? Profesor kangkung jawab tak mau lagu tu. Ini dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat, matahari pun dah jengah saya. Kita pun tak ada breakfast, dah mencari penyakit. Mudah-mudahan Allah berkati sempurna nuzul Quran. Ya Allah, maknanya apa? Dekat dah nak habis puasa. Tuan sedih tuan, dia nak main perasaan menangis kan? Sedih sebab Allah 17 hari dah, ya Allah, tinggal 13 hari. Lagu raya pun keluar dah. Satu pagi di hari raya M-Nasi keluar, aku pun tergedik-gedik dalam kereta. Nak tunggu lagu Sudirman dia nak keluar balik kampung. Tuan-tuan, raya-raya juga seronok. Allah haramkan kita berpuasa hari makan, hari raya, hari ziarah, hari seronok, hari makan. Cuma janganlah makan pukul 12 polu. Pukul 12 heart attack. Ni dia punya lemang 6 brigade dia hantam lemang. Besar peluru lemang 6 batang dia ayun. Pergi jawab dia. Mengalah meriam 6 brigade ni. Agak-agak bro, saya punya kawan nak murid mati 10 tahun lepas. Nak murid saya nama Arwah Fuad, orang Pok dia kerja di chalet di Langkawi. Saya kuliah tu, saya tidur chalet tu dah. Dia pekerja situ lah. Mati. Yalah sampai ajan. Meninggal umur 32. Hayun lemang ni dia punya 6 ringgit. Pukul 12 kena darah tinggi, tumbang, pukul 1 mati di hospital. Orang dia tu nak apa dia ajar sampailah, tapi kita fahamlah, jaga kesihatannya dan sebagainya. So betul Allah suruh kita gembira, seronok, ziarah menziarahi. Tambah tahun ni kan
apa nama kawan-kawan poli haba di Sungai Petani tahun ni dijangka 3 kali ganda balik kampung. Poli Ramadan 3 kali ganda sebab dia qada yang 2 tahun. Tunggulah. Tambah pula 1 bulan cuti kan. Lepas di carry forward pula hari Isnin. Dia sambung. Tuan-tuan tunggulah minggu weekend hari Jumaat. Tuan tengoklah highway lagu mana. Jangan nak beli jet satu senang nak pergi Tazkirah lah. Mampu dia punya jam tu tak tahu nak apa. Moga Allah berkati kita. 13 hari lagi Allah panjangkan usia kita dapat meneruskan ibadah puasa, sihat tubuh badan. Kalau Allah panjangkan usia tapi tak sihat, tak dia apa orang. Panjang usia stroke, apa-apa kan, terlantar, tak boleh puasa, Allah sedih. So panjang usia, sihat tubuh badan kita dapat kita habiskan sampai malam raya. Moga Allah kurniakan kita Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum.